Okey semua, pertama saya ucap terima kasih pada rakan-rakan media yang dapat hadir bersama dalam majlis pelancaran projek muara Sungai Dungun yang saya telah pun sebutkan tadi. Projek ini sebenarnya merupakan projek yang telah pun kita mohon sebelum ini dan alhamdulillah peruntukan dah pun luluskan dan kita boleh mula. Isu besar di sini ialah muara yang cetek dan saya tengok ada banyak kes YB di mana nelayan ada yang terbalik bot dan berlaku kematian beberapa kali dan pihak kementerian menjadikan muara Sungai Dungun ini sebagai keutamaan kita lah untuk kita selesaikan. Pertama kerana dia melibatkan nelayan yang ramai, bukan 1,000 nelayan. Yang keduanya dia juga melibatkan kawasan untuk industri pelancongan negara. Jadi alhamdulillah pihak kementerian telah pun melantik kontraktor dan bermula pada hari kita jangka projek ini dapat disiapkan dalam tempoh 54 bulan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan kita harapkan dengan siapnya projek ini, pertama dia membantu mengurangkan kesan banjir di kawasan yang biasa berlaku banjir, dan yang keduanya dia memudahkan urusan keluar masuk nelayan di kawasan ini. Dan kita harapkan insya-Allah juga kita cuba mengekalkan pantai yang ada di kawasan ini di mana projek beach nourishment kita tambak daripada pasir supaya mengekalkan kawasan pantai yang depan sekolah Cina dan kawasan-kawasan sekitarnya. Usaha ini kita harapkan insya-Allah dapat beri manfaat kepada lebih daripada 5,000 penduduk di kawasan sekitar dan banyak membantu nelayan lah. Struktur yang kita buat ni sebenarnya hampir sama dengan yang kita lakukan di Kuala Pahang, dan alhamdulillah untuk makluman, biasa kita dengar Kuala Pahang ni sering kali banjir, di Pekan ni biasa banjir hampir tiap-tiap tahun. Tapi setelah kita bina alhamdulillah beberapa tahun kebelakangan ni Bandar Pekan tidak lagi mengalami banjir. Jadi konsep yang sama kita perkenalkan dan kita bawa untuk di muara Sungai Dungun ni, insya-Allah mudah-mudahan dia mencapai objektif sebagaimana yang kita letakkan. Okey, saya buka soalan kalau ada. Pasal banjir tadi. So macam mana persiapan banjir Perkasa sendiri? Sebab kita tak lama lagi nak beralih Ya. Saya dah pun mengarahkan melalui Ketua Pengarah Jabatan Pengairan Saliran untuk kita pantau semua persiapan-persiapan yang melibatkan struktur banjir lah, termasuk pam kita, pintu air dan sebagainya. Lepas ini pun saya ada lawatan untuk meninjau kawasan-kawasan persiapan kita di peringkat Jabatan Pengairan Saliran. Dan insya-Allah minggu depan juga saya akan turun di kawasan Kuala Lumpur untuk melihat persiapan-persiapan yang kita buat lah. Jadi dari segi agensi saya fikir kita buat dan kita pantau supaya semua aset kita dapat digunakan pada waktu banjir nanti insya-Allah. Berapa banyak kawasan yang dipantau? Hampir seluruh negara. Kawasan-kawasan yang biasa pada banjir itu kita buat pemantauan. Kita buat pemantauan sedekat lah insya-Allah. Dari segi kuantiti hotspot berapa? Jumlah saya tak ingat lah, banyak. Lebih pada 30 kawasan. Oh lebih ratusan kawasan. Ratusan kawasan. Setiap negeri memang ada. Setiap negeri ada kawasan-kawasan hotspot dan kita dah ada planning di Jabatan Pengairan. Ada yang setengah tu kita pasang pam gerak, ada yang pam yang permanent situ dan ada konsep pintu air yang kita guna. Jadi aset-aset ni diselenggara sebelum menghadapi musim tengkujuh ni. Ya, termasuk di Kuala Lumpur. Minggu depan saya akan turun melawat di kawasan Takungan Batu, di Jinjang, 2-3 tempat takungan kita yang kita dah pun dalam proses sekarang untuk mendalamkan bagi menghadapi musim monsun. Ada cakap tak kata monsun kali ni agak lebih berlaku awal daripada cakap atas sendiri, macam mana benda sebenarnya? Kita doakan mudah-mudahan tidak seteruk itu. Ya, insya-Allah. Ialah masa depan. Jabatan Meteorologi membuat pemantauan pada isu. Kita tahu isu perubahan iklim ni ada impak secara langsung negara kita. Tahun ni rasa tak ada musim kemarau yang panjang, banyak hujan sepanjang tahun. Apapun kita harapkan negara kita tidak berdepan dengan musibah yang besar tahun ni. Ada banyak berlaku jadi kepada air, jadi pecah dengan masa terjadi itu kan air dah cetek sebab Ya. Itu apa langkah kekuasaan terbaik air seperti itu? Baik, untuk kawasan-kawasan berisiko kepala air ni, kementerian telah pun meluluskan kita buat struktur sabu, sabu dam yang kita buat di sepanjang kawasan seluruh negara lah.
dan impak daripada kepala air itu kita dapati air sungai itu memang cetek lah. Baru ni untuk baling kita luluskan bukan 6 juta peruntukan untuk mendalamkan semula sungai tersebut dan buat benteng supaya dapat kita pulihkan balik aliran air tersebut. Sabudem ada. Sabudem seluruh negara. Kita kena pasti melalui JPS berapa kawasan dan kita akan bina. Sekurang-kurangnya mengurangkan impak kepala air lah di Terengganu. Kenapa sih beberapa kawasan yang kita akan letak JPS? Sabudem seluruh negara berapa? Ada 50 sabudem, struktur sabu. Ni teknologi yang kita ambil daripada Jepun yang kita dapati berjaya lah. Dan di Indonesia banyak negara jiran kita pun laksanakan projek hampir sama yang kita gunakan insyaAllah. Di samping itu saya nak suka maklum, kita juga dapat aduan tentang kawasan-kawasan rekreasi. Melalui JPS juga kita pasang siren, kawasan-kawasan siren amaran banjir dan sebagainya. Kurang-kurangnya dapat beri maklumat awal kepada pengunjung supaya mereka bersiap kawasan-kawasan berisiko ni lah kepala air. Mana paling banyak yang berisiko kepala air ni? Dia tak menentu. Sebab saya rasa dia tak boleh daftar yang tu sebab contohnya beginilah. Janda baik dulu tak pernah kena banjir. Baru ni kena. Baling Yan sebelum ni pun tak pernah kena. Jadi maknanya dia bergantung pada taburan hujan di kawasan hulu dan dia akan membuat aliran air yang besar dalam satu waktu. Yang saya ni maksudnya kita dah ongoing projek. Dah. Ada figure tak berapa banyak saya? Saya berapa? 529 seluruh negara. Akan dibangunkan lagi. Buat masa ni kita siapkan itu dulu. Dah kita buat sebahagian telah mula kita pasang seluruh negara. Kita jangka siapnya berapa? 59 atau nama kedua nama lebih. Tambahan 600 lebih lagi yang kita siapkan. Yang 59 yang tengah buat, tambahan lagi. 600 tambahan dalam RP dalam semua sekali. 602 sorry. Keseluruhan 602. Ada yang sedang berjalan dan Ada yang tengah berjalan, ada yang dah siap. ini antara tindakan sebagai kejadian kepala air yang Sebenarnya siren ni kita dah pasang sebelum ini. Cuma kita tingkatkan lagi tempat-tempat tertentu lah. Terutama kawasan-kawasan yang biasa kena banjir. Sekurang-kurangnya kita tak nak kadang-kadang banjir ni berlaku tengah malam, orang tengah tidur. Sekurang-kurangnya ada satu siren yang kita pasang supaya penduduk bila sampai tahap air tertentu mereka boleh ready untuk berpindah. Okey. yang siren ni maksudnya yang tengah buat tu dijangka siap dalam tahun ni juga ataupun Ada yang dah siap pun. Ada yang dah siap. Okey. Habis dah ini. Yang ni jadi keutamaan ya, berita. sampai dia juga. Okey. Kemana isu MN sebab UMNO masih menolak. Tak apa, kita tunggu bila parlimen bubar kita akan tahulah. Jadi saya dah tengok dalam air pinang tak nampak lagi tarikh dia. Belum ada tarikh. Kabinet melihat semalam kabinet juga bincang tentang pilihan raya. Tapi oleh kerana kita berada pada risiko musim tenggojoh yang keutamaan harus diberi kepada persiapan menghadapi banjir lah. Kabinet buat keputusan persiapan banjir ni perlu diberi keutamaan, musibah sebagainya, walaupun kita bergantung pada Perdana Menteri lah. Bagi kita input kita dah maklum pada kabinet dah dimaklumkan tentang persiapan-persiapan dan pilihan raya ni saya tengok bergantung pada situasi itu juga. Mesti ambil kira soal banjir. Yang kedua, sekolah-sekolah jadi pusat pemindahan banjir. Mungkin bila Perdana Menteri arahkan sekolah-sekolah digazet sebagai kawasan pemindahan banjir, dia dah tak sesuai untuk jadikan pusat pengundian. Yang keduanya anggota keselamatan. Saya melihat bahawa kalau musim tenggojoh, sebahagian anggota terpaksa turun ke medan untuk bantu masa-masa banjir. Kalau waktu tu nak ada pilihan raya, mereka juga terpaksa jaga peti undi, sebahagiannya terpaksa escort pengundi, nak jaga negara lagi. Saya fikir kita masih ada masa, tak perlu rasing sangat ya tentang tarikh ni. Maksudnya kemungkinan tu tipis lah untuk pilihan raya dapat 50-50. Jadi dah sendiri setuju tak kalau buat masa banjir?
Oh, tentulah saya tak setuju. Saya rasa rakyat semua tak setuju kalau buat pilihan raya tengah musim banjir. Pilihan raya diadakan sejak habis tinggal tahun depan. Saya rasa itu terbaik lah. Apapun terpulang pada kabinet, terpulang pada pemerintah lah untuk buat keputusan. Okey. Saya lagi katakan kan isu dengan antara MPP UMNO semua tu. So dikatakan pasti macam cuba memecah belahkan UMNO sendiri sebab ada yang UMNO sendiri ada yang nak teruskan MM, ada yang tak nak. No, dia keputusan parti. Tak timbul soal apa nak memecah belah ke UMNO. Soal keputusan UMNO perlu buat keputusan. Dan kita PAS tak boleh buat keputusan bagi pihak UMNO. UMNO akan bincang, runding dan apa-apa urusan dia kita, kalau politik ni begitulah, kita bersedia untuk dalam Perikatan Nasional untuk hadapi pilihan raya dan jentera kita pun dah ready. Baru ni dah semuktamar PAS kita buat pelancaran jentera di peringkat kebangsaan dan negeri-negeri juga telah pun melancarkan jentera masing-masing. Dari segi persiapan kita tak timbul masalah, kita ready untuk hadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Maksudnya gundikan balik bersama MM tu adakah untuk mengadakan pertemuan 3 penduduk saja? Kita akui ada 27 kursi parlimen yang berisiko. Kalau kita berlaku perlawanan, dua-dua tak menang, dia akan menang PH. 27 kursi ni kita letak sebagai kursi-kursi yang menang jadi abu, kalah jadi arang, tak ada guna. Mesti duduk bincang elok-elok supaya kita boleh menyekat kemenangan Pakatan Harapan. Jadi kita sedia berunding kursi-kursi tersebut untuk kita tengok sama. Tapi kami untuk makluman PAS komponen dalam Perikatan Nasional, kita akan bawa apa pun dalam pincangan Perikatan Nasional. Kita akan bawa mandat Perikatan Nasional dalam perundingan. Setakat kita ada hubungan rasmi ke antara PAS dengan MM? Kita ada berjumpaan. Tak rasmi lah. Benda-benda tak payah rasmi. Kita akan bincang dengan MM saja. Belum ada. Dia kadang-kadang tak perlu rasmi sangat. Okey, apa pun terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, baik-baik. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.